Watak superhero Marvel, Iron Man, Tony Stark, dia pandai, berani, sangat kreatif, dan juga seorang bocah kaya. Namun, di dunia nyata, ada juga seorang jenius yang sama-sama nakal seperti dia, yang dikenali sebagai Iron Man dalam dunia nyata. Dia adalah bos Tesla, SpaceX, dan Twitter, Elon Musk. Pada tahun 2021, Musk diiktiraf sebagai orang terkaya di dunia, tetapi apabila orang bercakap tentangnya, selain daripada kereta elektrik dan roket, lebih banyak yang memperkatakan tentang sifat nakalnya. Musk tidak dapat mengawal mulutnya, sering membuat komen di Twitter, mengutuk Donald Trump, mengkritik Biden, selain daripada memburukkan syarikat seperti apabila dia mengkritik harga saham Tesla yang terlalu tinggi di Twitter, yang menyebabkan Tesla kehilangan berbilion dolar semalam. Atau dia akan memuji sebuah syarikat, dan kemudian saham syarikat itu akan melonjak keesokan harinya, sehingga dia digelar sebagai penasihat pelaburan Musk. Sifat nakal yang gemar membuat komen kontroversi bukanlah ciri-ciri pemimpin yang ideal. Tetapi moto hidup Musk adalah, saya ingin mengubah dunia, dan dia bukan hanya bercakap kosong, tetapi seorang, freak, yang berani memenuhi impian. Selepas Steve Jobs, dia adalah orang lain yang mengubah hidup kita. Kereta elektriknya, roket, dan teknologi kecerdasan buatan benar-benar memacu kemajuan peradaban manusia. Hari ini, kita akan membincangkan tentang bagaimana seorang bocah nakal boleh mengubah seluruh dunia. Bagaimana Musk menjadi kaya raya? Salam semua, ini adalah saluran, pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa Anda melihat keajaiban dunia. Kisah bermula dari masa kanak-kanak Elon Musk. Musk dilahirkan dalam keluarga kaya raya orang putih Afrika Selatan yang memiliki pesawat pribadi dan sebenarnya mempunyai satu lagi aset yaitu kilang permata Zamrud di Lake Tanganyika. Semasa kita berumur 12 tahun, Musk telah menulis permainan angkasa dengan menggunakan BASIC dan menjualnya pada harga $500 kepada majalah. Ia membawa pada kejayaannya pertama dan menanamkan impian angkasanya. Pada tahun 1995, Yahoo yang merupakan syarikat raksasa internet ketika itu baru sahaja menerima pelaburan malaikat pertama dan pelayar Netscape masih menguasai pasaran, dan Internet Explorer yang lebih lancar hanya dilahirkan kemudian. Ramai usahawan baharu pada masa itu bermunculan dengan harapan untuk mengikuti tren internet. Pada usia 24 tahun, Musk dan adik lelakinya mendirikan Zip2, sebuah perkhidmatan seperti Google Maps dan ulasan hari ini. 4 tahun kemudian, Compaq Komputer membeli Zip2 dengan harga $300 juta. Musk dan adiknya masing-masing menerima $22 juta dan $15 juta. $22 juta itu, kira-kira setara dengan Rp200 juta hari ini, sudah cukup untuk Musk membelanjakan sepanjang hidupnya. Tetapi setelah mendapat uang itu, Musk berasa teruja dan hanya dalam masa sebulan, beliau mulai mencipta X.com, satu lagi perkhidmatan seperti ban dalam talian hari ini. Tidak lama kemudian, X.com memiliki lebih daripada 200.000 pendaftar dan menjadi satu lagi perkhidmatan yang berjaya. Kemudian, X.com dan pesaingnya, Confinity bergabung dan meneruskan perkhidmatan pembayaran elektronik, yaitu PayPal. PayPal sangat berjaya dan memikat perhatian eBay. Pada tahun 2002, Elon Musk menjual sahamnya dengan nilai $2,5 bilion dan menjadi seorang jutawan pada usia 31 tahun. Walaupun dia boleh menjadi pelabur modal atau terlibat dalam hartanah, dia tidak lupa akan impian kanak-kanaknya untuk membawa manusia ke angkasa lepas. Teknologi angkasa lepas merupakan teknologi puncak dalam tamadun manusia. Walaupun negara mempunyai sumber keuangan yang besar, hanya beberapa negara sahaja yang dapat menghasilkan roket mereka sendiri, apatah lagi syarikat swasta. Di Silicon Valley, tidak ada sesiapa yang berani mencoba bidang ini karena ia dianggap sebagai industri yang pasti merugikan. Oleh itu, Musk membawa uangnya dan pergi ke pihak kerajaan Rusia untuk membeli roket. Orang Rusia menertawakannya dan memberikan harganya yang berharga $7 million. Musk mengira-kira dan berkata, saya lebih baik membuat sendiri dengan harga ini. Pada bulan Juni 2002, Musk menggunakan $100 juta untuk mewujudkan SpaceX dengan matlamat menurunkan kos pengangkutan angkasa lepas dan merancang untuk berhijrah ke planet Mars. Roket yang dihasilkan oleh NASA dan syarikat angkasa lepas lainnya sangat mahal karena ia adalah roket yang buangan, hanya boleh digunakan sekali sahaja. Musk percaya bahwa dengan membuat roket boleh digunakan semula, kos pengangkutan akan dapat dikurangkan dengan ketara.
Namun, Musk meremehkan kesukaran untuk membuat roket dan SpaceX mengambil masa selama 4 tahun untuk membina roket pertama mereka, Falcon 1. 3 percobaan awal kegagalan turut menyebabkan Tesla mengalami krisis keuangan. Sekiranya percobaan keempat juga gagal, SpaceX dan Tesla akan muflis dan Musk sendiri akan menjadi bankrupt. Pada September 2008, Falcon 1 dilancarkan semula dari Kepulauan Marshall dan berjaya masuk ke dalam orbit bumi. Ini adalah roket swasta pertama di dunia yang berjaya dilancarkan. Sebagai hasil daripada kejayaan ini, NASA segera memberikan pesanan bernilai 1,6 bilion kepada SpaceX. Selepas itu, SpaceX berjaya melancarkan ratusan kali, dengan pelanggan termasuk satelit komersial dan misi pelancaran kerajaan Amerika Serikat. SpaceX juga berjaya menghasilkan penggunaan semula roket, melancarkan angkasa lepas berawak dan Starlink, rangkaian teknologi generasi masa depan. Rancangan Starlink adalah untuk membina rangkaian satelit global yang meliputi seluruh dunia. Satu siri satelit dilancarkan ke orbit bumi untuk menyediakan sambungan rangkaian internet yang pantas dan rendah lewat untuk pengguna di seluruh dunia, termasuk di kawasan yang terpencil. Sejak tahun 2018, Starlink telah melancarkan kira-kira 3.000 satelit ke angkasa, dengan matlamat akhir untuk membina rangkaian terdiri daripada 10,000 satelit untuk meliputi seluruh dunia. Semasa peperangan Rusia-Ukraina, rangkaian Ukraina terputus akibat konflik dan Starlink Musk telah menyediakan bantuan dengan menyediakan perkhidmatan komunikasi, serta memberikan lokasi untuk artileri dan pesawat tanpa pemandu untuk membolehkan serangan yang tepat. Teknologi angkasa swasta telah melampaui Cina, yang sukar untuk dipercayai. Namun, Musk tidak berhenti di situ. Beliau telah mengumumkan bahwa SpaceX akan membina lebih banyak roket. SpaceX Starship mempunyai matlamat untuk menghantar manusia ke Mars pada tahun 2024, serta menjelajahi angkasa jauh di luar sistem surya. Sebagai yang diketahui ramai, syarikat Musk yang lain ialah Tesla yang terlibat dalam pembuatan kereta elektrik. Walaupun Tesla bukanlah pencipta kereta elektrik, perkembangan kereta elektrik bermula lebih awal daripada kereta minyak. Pada tahun 1901, 38% kereta adalah kereta elektrik, manakala kereta minyak hanya 20%, dengan yang lain menggunakan engine steam. Walau bagaimanapun, teknologi engine dalam membakar bahan api terus berkembang dengan kos dan daya tahan jauh lebih baik daripada kereta elektrik, dan ini telah menghalang perkembangan kereta elektrik selama lebih daripada 100 tahun. Semua jenama kereta yang terkenal seperti Mercedes-Benz, Toyota, Chrysler, dan lain-lain pernah mencoba untuk menghasilkan kereta elektrik, tetapi karena masalah teknikal, usaha ini gagal. Kereta elektrik menjadi sinonim dengan kebodohan dan lambat. Semua jenama kereta mengelakkan kereta elektrik dan kembali ke kereta minyak. Namun, undang-undang sejarah begitu, pada suatu masa pasti ada pahlawan yang akan datang untuk menyelesaikan masalah ini, dan orang ini adalah Musk. Tesla ditubuhkan pada tahun 2003 oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpen dengan matlamat untuk mencipta kereta elektrik sepenuhnya, dan juga menurunkan jarak perjalanan. Berbeda dengan baterai sel tunggal yang digunakan oleh pengeluar kereta tradisional pada masa lalu, Tesla menggunakan baterai litium 18650. Jenis baterai ini pasti pernah dilihat oleh semua orang, boleh didapati di internet. Rupanya seperti baterai nomor 3, digunakan oleh banyak produk pengguna seperti alat bantu kuasa mudah alih. Sebenarnya terdapat 2 hingga 4 biji 18650 di dalamnya. Sebahagian daripada baterai komputer riba juga terdiri daripada 6 biji 18650. Kereta elektrik Tesla, di sisi lain, menghubungkan lebih daripada 700 biji 18650. Penggunaan 18650 adalah karena baterai Jepun ini telah lama berkembang, teknologi stabil dan murah. Dengan sistem pengurusan baterai canggih Tesla dapat menyelesaikan masalah baterai pada masa lalu. Namun, teknologi sendiri tidak berguna, ambang pintu pembuatan kereta sangat tinggi, dan hanya membuat satu prototipe kereta memerlukan $7 juta. Jenama Amerika terakhir yang dapat membuat kereta mereka sendiri adalah Chrysler yang ditubuhkan pada tahun 1925. Kereta harus dihasilkan terlebih dahulu sebelum ada orang yang berminat untuk membuat pelaburan kedua. Dua pendiri pertama terfikir tentang Musk karena mereka mendengar ucapan Musk pada tahun-tahun sebelumnya.
Pada ketika itu, Musk berbicara tentang impian angkasa lepasnya, kedua-dua orang itu merasakan bahwa, gila, seperti Musk lebih menerima konsep baru kereta elektrik ini. Memang benar bahwa mereka membuat keputusan yang betul, Musk amat berminat dengan kereta elektrik dan memutuskan untuk melabur. Pada tahun 2004, Musk menginvestasikan 65 juta ke dalam Tesla dan menjalankan pendanaan seri A, menjadi pemegang saham terbesar dan ketua pegawai eksekutif Tesla. Setelah menjadi bos, Musk mendapati bahwa syarikat tidak mempunyai arah, dan cepat mengubah strategi syarikat. Mereka perlu memulakan dengan membuat kereta mewah untuk memperbaiki jenama mereka, dan kemudian menggunakan uang yang diperoleh untuk membuat kereta elektrik yang lebih terjangkau. Oleh itu, kereta pertama Tesla, Roadster, dihasilkan dalam kuantiti yang sedikit dan dijual dengan harga lebih dari $1 juta. Walau bagaimanapun, prestasinya sangat baik, dan banyak bos Silicon Valley menempah kereta itu, termasuk pengasas Google. Roadster adalah produk mewah, tetapi model-model yang datang kemudian sudah mencapai harga yang terjangkau oleh orang ramai. Walau bagaimanapun, pembuatan kereta sebenarnya tidak semudah itu. Pada tahun 2008, Tesla telah membakar $140 juta untuk membangunkan Roadster, jauh melebihi ramalan $25 juta pada tahun 2004. Dalam keadaan normal, Musk boleh mengumpulkan lebih banyak uang dengan menggunakan rangkaian orang dan bakat lisan yang dia miliki di Silicon Valley. Tetapi pada tahun 2008 berada dalam krisis keuangan Amerika Syarikat, di mana banyak kilang kereta bermasalah, dan pemegang saham tentunya tidak mahu melabur lagi. Pada masa yang sama, SpaceX mengalami 3 kegagalan tembakan ujian, dan hampir kehabisan semua uang tunai. Dalam situasi di mana kedua-dua syarikat menghadapi kebangkrutan, tetapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, selepas SpaceX mencapai kejayaan pada tembakan keempat, ia memenangi kontrak besar bernilai 1,6 bilion dari NASA. Tesla juga menggunakan teknologi canggihnya untuk menarik perhatian Mercedes-Benz dan mengambil bahagian 10% dalam sahamnya dengan membayar $70 juta dan memperoleh pinjaman berfaedah $832 juta dari Jabatan Tenaga Amerika Syarikat. Dengan tambahan uang Musk sendiri, SpaceX dan Tesla bangkit semula. Kisah selepas itu kita semua tahu, Tesla mengalahkan semua orang yang tidak mempercayainya dan mencapai kejayaan yang tidak terkata. Hanya dalam beberapa dekad, ia mengalahkan ratusan kilang kereta tradisional. Pada tahun 2010, Tesla memasuki pasaran awam dan pada tahun 2021, harga sahamnya mencapai rekor tertinggi, menjadikan Musk orang terkaya di dunia. Ramai yang bertanya-tanya mengapa seorang lelaki tua boleh memenangi hormat dunia dan penghormatan orang muda. Pertama-tama, Musk terlibat dalam industri tenaga baru, pengembaraan angkasa lepas, kecerdasan buatan, dan kejuruteraan genetik. Industri yang mencoba inovasi yang berisiko tinggi tetapi boleh mengubah takdir manusia dan benar-benar memiliki impian. Satu lagi aspek adalah, membuat uang, bukan perkara yang paling penting bagi Musk, walaupun dia tidak sadar bahwa dia sekarang menjadi orang yang paling kaya di dunia. Sejak tahun 2014, Tesla telah mengeluarkan lebih daripada 300 paten yang semuanya percuma. Syarikat-syarikat lain, sama ada syarikat-syarikat kereta elektrik baru atau syarikat-syarikat kereta lama yang berusia beratus-ratus tahun, boleh meniru paten Tesla tanpa sebarang bayaran. Musk berharap bahwa dengan membuka paten, syarikat-syarikat kereta elektrik boleh bekerja sama untuk menentang pemain industri kereta konvensional yang besar. Sebaliknya, Wright bersaudara yang menghasilkan kapal terbang, menggunakan pelbagai kaidah untuk membunuh pesaing dengan paten. Syarikat lain mengolok-olok mereka dengan mengatakan, cukup dengan menggerakkan tangan Anda di udara dan mereka akan segera menggugat Anda. Kebuntuan dalam industri penerbangan di Amerika Syarikat adalah hasil daripada rintangan Wright bersaudara, yang mengenakan bayaran paten yang terlalu mahal. Tindakan Musk sangat menggalakkan perkembangan kereta elektrik, dan ramai syarikat mendapat manfaat daripada paten Tesla. Ini juga merupakan sebab mengapa kereta elektrik telah berkembang selama lebih daripada 100 tahun dan hanya baru-baru ini muncul banyak syarikat. Dan kekayaan ramai kaya di Cina, Hong Kong dan Taiwan sebahagian besarnya datang daripada spekulasi hartanah yang membebankan rakyat. Dalam satu hayat yang singkat, Musk melakukan perkara yang orang biasa tidak berani atau tidak dapat lakukan. Beliau mempunyai 7 syarikat peneraju yang semuanya adalah syarikat baru yang kukuh.
Tesla membalikan seluruh industri kereta di seluruh dunia, dan membuat beberapa pengeluar kereta yang berusia beratus-ratus tahun berasa tidak berdaya. Manakala SpaceX meneroka angkasa lepas yang tidak diketahui, dengan matlamat untuk menjadikan Mars sebagai tempat penempatan manusia. Neuralink ingin menanamkan microchip dalam otak, supaya orang boleh berkomunikasi dengan pemikiran dan mencapai kesadaran yang kekal. Hyperloop merancang untuk membolehkan kereta bergerak dalam tiub tertutup, dengan kelajuan sehingga 966 km sejam. SolarCity pula adalah syarikat solar terbesar di seluruh Amerika Syarikat, menyediakan elektrik murah dan bersih untuk rumah dan kereta elektrik. Banyak orang kagum dengan energi Musk yang kuat atau menuduhnya tidak tegas, tetapi dalam filsafat Musk, dia selalu melakukan hal yang sama. Impian terakhir Musk adalah membuat manusia menjadi spesies multibintang, mempertahankan peradaban manusia. Penjelajahan luar angkasa adalah puncak teknologi manusia, dia berharap bisa menginspirasi keturunan kita untuk terus mengejar puncak ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk membawa masa depan yang lebih baik bagi manusia, bukan hanya dengan investasi di pasar properti yang tidak berkontribusi pada masyarakat. Dan semua perusahaannya ada untuk mewujudkan impian ini. Uang hanyalah sarana untuk mencapai tujuannya. SpaceX sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi, meluncurkan, dan mengembalikan roket, diharapkan akan mengirimkan manusia ke Mars tahun depan. Namun, tidak ada oksigen, minyak, atau batu bara di Mars, hanya ada matahari. Oleh karena itu, SolarCity akan menyediakan solusinya, dan saat ini, kendaraan bertenaga mesin pembakaran internal, tidak dapat digunakan di Mars, tetapi mobil listrik Tesla bisa. Hyperloop yang berada dalam rencana Musk, terutama untuk kereta tabung vakum, dapat digunakan dengan lebih baik di Mars tanpa hambatan udara, memungkinkan manusia untuk bergerak cepat di Mars. Setelah menyelesaikan masalah energi, transportasi, langkah selanjutnya adalah komunikasi. Starlink yang beroperasi melalui satelit, dengan sempurna mengatasi masalah komunikasi luar angkasa. Dan dalam komunikasi antara manusia, Mars tidak semudah bumi, maka lebih baik menggunakan teknologi chip Neuralink untuk memungkinkan manusia berkomunikasi dengan pikiran. Pada Februari 2018, Musk mengirim mobil Tesla merahnya ke luar angkasa dengan roket SpaceX. Di dalam mobil, ada sebuah boneka astronot. Jika tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, mobil ini akan terbang di angkasa selama 1 miliar tahun. Papan sirkuit di dalam mobil mencetak sebuah kalimat, "Made on Earth by Humans," dibuat oleh manusia di bumi. Setelah 1 miliar tahun, mungkin peradaban manusia telah lenyap, dan peradaban luar angkasa yang lebih maju, pada suatu hari di masa depan, menemukan papan sirkuit ini dan mengetahui bahwa ada peradaban manusia. Musk, dalam aliran sejarah, meninggalkan jejak untuk manusia. Musk sudah berada di puncak teknologi manusia, namun alam semesta terlalu besar, kemungkinan hidup Musk mungkin tidak akan pernah menembus keluar dari tata surya. Tetapi, impian kolonisasi Mars ini, teknologi canggih ini memperpendek jarak masa depan manusia. Anda mungkin tidak menyukai Musk sebagai orang, tetapi tidak dapat disangkal bahwa Anda hidup di dunia yang dibuat olehnya. Terima kasih atas sokongan dan perhatian Anda. Jika Anda menyukai karya-karya saya, sila tekan, suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.